Saya jemput Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli turun. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan nombor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat yang bertanya. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, pada masa ini Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tidak mempunyai perancangan untuk memindah peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 ataupun Akta 400, termasuklah peruntukan berkaitan dengan hukuman bagi pelanggaran Akta 400 yang dilakukan oleh pemberi pinjam wang PPW berlesen. Hal ini adalah kerana peruntukan sedia ada di bawah akta tersebut adalah memadai sebagai punca kuasa perundangan kepada kementerian ini di dalam mengawal selia industri PPW dan melindungi kepentingan-kepentingan peminjam yang antara lainnya adalah seperti berikut, iaitu pertama, PPW yang menjalankan urus niaga selain daripada alamat yang berdaftar pada lesen boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta 400, iaitu denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara bagi tempoh tidak melebihi 12 bulan. Atau yang kedua, PPW yang tidak menyerahkan salinan perjanjian kepada peminjam boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 16 Akta 400, iaitu denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara bagi tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Yang ketiga, PPW yang mengenakan kadar faedah melebihi had yang dibenarkan, iaitu tidak melebihi 12% setahun bagi pinjaman bercagar dan tidak melebihi 18% setahun bagi pinjaman tidak ada cagaran, atau mengenakan faedah melebihi pokok pinjaman, boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 17A Akta 400, iaitu denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 18 bulan atau kedua-duanya sekali. Yang keempat, PPW yang gagal memberikan resit atas bayaran balik oleh peminjam boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 19(4) Akta 400, iaitu denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 10 bulan atau kedua-duanya sekali. Dan yang kelima, PPW yang melakukan kekerasan atau ugutan terhadap peminjam boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 29B Akta 400, iaitu denda tidak kurang daripada RM50,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan dalam kesalahan yang kedua atau berturutan hendaklah juga dikenakan dengan sebatan sebagai hukuman tambahan. Tuan Yang Pertua, KPKT akan terus proaktif dalam melaksanakan penguatkuasaan melalui pemantauan berkala ke atas premis syarikat PPW dengan sasaran sekurang-kurangnya 850 premis PPW berlesen setiap tahun. Orang awam pula dinasihatkan untuk berhati-hati dan terus cakna dengan hak-hak peminjam bagi memastikan mereka tidak menjadi mangsa kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Semakan status perlesenan syarikat boleh dibuat melalui aplikasi iCreditCom bagi Semenanjung Malaysia ataupun mendapat pengesahan daripada pihak autoriti pelesenan PPW bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sebarang aduan berhubung pelanggaran Akta 400 bolehlah dikemukakan terus kepada KPKT melalui sistem pengurusan aduan awam, iaitu SISPA KPKT di pautan kpkt.spab.government.my. Tuan Yang Pertua, terima kasih. Turun. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat pada Akta 400, Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, maknanya sudah 70 tahun lebih. Sedangkan setiap undang-undang dia mesti mengikut pergerakan masa. Jadi kalau hukuman sedia ada tidak menggerunkan, maka mesti dicari jalan kepada pindaan-pindaan untuk menimbulkan kegerunan kepada pemberi pinjam wang syarikat-syarikat yang menyalahi dari akta asal. Oleh itu, yang mesti kita ambil kira ialah perlindungan kepada penerima pinjam wang itu supaya ia juga memberikan satu perlindungan kepada mereka secara tegas.
Yang kedua ialah sebelum Soalan. ya, itu yang saya nak sebutnya supaya yang Ringkaskan. dibuat pindaan undang-undang berdasar kepada kepentingan undang-undang ini sudah 70 tahun lebih. Yang kedua ialah penguatkuasaan sebelum undang-undang. Oleh kerana mungkin kemampuan KPKT tidak mencukupi penguatkuasa yang ada, saya cadang kalau boleh dengan perancangan penguatkuasaan rentas kerjasama kementerian, khususnya dengan KPDN, Pohon Penjelasan. Tuan Yang Di-Pertua, KPKT sentiasa proaktif dalam mendepani kekangan dan cabaran-cabaran yang dihadapi, termasuklah daripada aspek bilangan perjawatan dan semua yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sebenarnya pindaan terkini terhadap Akta 400 telah pun dibuat pada tahun 2011, iaitu bukanlah sudah berusia 71-70 tahun dan tidak dipinda, tetapi telah pun diberikan pertimbangan. Dan apapun cadangan-cadangan daripada Yang Berhormat tadi kita ambil berat. Cuma di peringkat KPKT, selain daripada kita di sudut tenaga kerja yang kita nak perkemaskan, ialah di sudut juga sistem digital yang mungkin kita akan juga laksanakan supaya memperkuatkan lagi di sudut penguatkuasaan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Puan Yang Di-Pertua, akta yang sedia ada memang sudah cukup untuk menjadi punca kuasa, dan yang seterusnya KPKT bergerak adalah untuk pendigitalan di sudut penguatkuasaan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Shah Alam. Terima kasih Yang